Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton Niaga Awani bersama saya Marlina Manaf, dan sebelum kita bawakan perkembangan dunia perniagaan, kami akan bawakan terlebih dahulu perkembangan kes pendakwaan melibatkan bekas Menteri Keuangan Lim Guan Eng yang mana beliau akan didakwa di mahkamah berhubung kes projek terowong dasar laut di Pulau Pinang. Dan untuk mengulas lanjut, kita akan bersama dengan rakan setugas Afizi Azaman. Afizi Azaman, apa yang kita tahu setakat ini? Mungkin boleh ulas sebagai permulaan untuk memberi pencerahan kepada penonton di rumah. Okey, apa yang perlu kita tahu adalah kertas siasatan berhubung kes projek terowong dasar laut telah pun dibuka sejak daripada tahun 2017, dan ketika mana pada tahun 2018 Kerajaan Pakatan Harapan mengambil alih pentadbiran negara. Kes itu dikatakan seakan-akan sedikit senyap, tetapi sebenarnya Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Azam Baki menyatakan bahawa kertas siasatan mengenai perkara tersebut sebenarnya tidak pernah ditutup sama sekali, dan ia masih lagi dibuka dan dijalankan seperti biasa. Malah ratusan lagi saksi telah pun dipanggil, dan pada akhir Julai yang lepas Datuk Seri Azam Baki menyatakan bahawa proses melengkapkan kertas siasatan telah pun berada pada fasa yang terakhir, yang mana hanya sedikit sahaja saksi-saksi dipanggil sebelum proses pendakwaan bermula. Dan akhirnya pada hari Jumaat lepas, pada hari Khamis malam sebelum itu, SPRM telah pun menahan bekas Menteri Keuangan Setiausaha Agong DAP, bekas Ketua Menteri Pulau Pinang YB Lim Guan Eng untuk didakwa di mahkamah pada hari Jumaat lepas. Beliau didakwa di mahkamah Kuala Lumpur di bawah Mahkamah Rasuah, iaitu Mahkamah Seksyen di Kuala Lumpur, di Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur, yang mana ia melibatkan mengenai kes projek terowong dasar laut tersebut. Dan kita tahu sebelum ini YB Lim Guan Eng telah pun dipanggil beberapa kali untuk merakamkan percakapannya, yang mana tak salah saya lebih daripada 3 kali beliau dipanggil sebelum ditahan untuk yang kali yang keempat apabila beliau dipanggil ditahan pada lewat malam. Dan ketika proses keterangan itu, beliau telah memberi keterangan selama 6-7 jam, malah hampir ada yang ke 8 jam dan sebagainya. Dan mengenai kes terowong dasar laut ini, sebenarnya bukan beliau sahaja yang telah pun dipanggil. Terdapat lagi beberapa Exco dan juga Ketua Menteri Pulau Pinang yang sekarang, Chok Hon Yu, juga telah pun dipanggil untuk dirakamkan percakapan untuk mengumpul bukti-bukti yang lain oleh SPRM. Dan antara Exco-Exco-nya juga telah pun dipanggil, dan pejabat Ketua Menteri Pulau Pinang yang kedua, iaitu P. Ramasamy, juga telah pun dipanggil, telah pun disoal siasat dan telah pun diserbu oleh pihak SPRM untuk mengenal pasti bukti-bukti yang lain ataupun dokumen-dokumen yang bersabit dengan kes terowong dasar laut ini. Dan kita nak melihat sedikit sebanyak latar belakang mengenai projek terowong dasar laut Pulau Pinang ini, yang mana kalau kita lihat kos keseluruhannya adalah bernilai 6.3 bilion ringgit. Dan yang mana sebenarnya kos terowong dasar laut ini merangkumi keseluruhan Pelan Induk Pangkutan Pulau Pinang PTMP yang telah pun diumumkan oleh Kerajaan Negeri Pulau Pinang, yang bernilai lebih kurang dalam 46 bilion ringgit, dan ia merangkumi beberapa fasa, iaitu terowong dasar laut berhubungkan bahagian pulau ke bahagian tanah besar. Dan yang kemudiannya ada beberapa lebuh raya utama dibina, 3 lebuh raya utama, dan kita ada LRT, monorail serta rangkaian laluan bas secara menyeluruh di bahagian pulau dan juga tanah besar. Dan kontraktor utama ataupun kontraktor yang telah pun diberi tanggungjawab untuk menggalas membina projek terowong dasar laut ini adalah konsortium Zenit Construction. Dan pada tahun 2000, dan apa isu yang menjadi pertikaian sejak daripada kertas siasatan ini dijalankan oleh SPRM adalah berkenaan dengan proses pembinaan projek terowong dasar laut ini. Dikatakan agak sedikit lambat, dan terdapat pertikaian sama ada walaupun diisytiharkan oleh Kerajaan Pulau Pinang ia diberi secara tender terbuka, tetapi terdapat persoalan adakah benar ia melalui proses tender terbuka. Tapi itu semua adalah proses ataupun perbicaraan di mahkamah, dan saya tidak mahu menyentuh mengenai proses perbicaraan di mahkamah untuk tidak menjejaskan proses perbicaraan yang akan berlangsung. Dan kita nak melihat kepada hari ini. Hari ini YB Lim Guan Eng sekali lagi akan dihadapkan ke mahkamah untuk penteruhan yang kedua berkaitan dengan projek terowong dasar laut di Pulau Pinang, yang mana kalau kita lihat proses penteruhan akan dibuat di Mahkamah Butterworth di Pulau Pinang pada pukul 10 pagi hari ini. Kesalahannya adalah di bawah Seksyen 23 Akta SPRM 2009, dan Setiausaha Agong DAP itu juga akan dihadapkan ke mahkamah yang sama bagi kes yang berlainan. Kita tidak tahu lagi kes apa yang akan dihadapkan di mahkamah untuk keesokan harinya, tapi SPRM telah pun menyatakan bahawa ia adalah melibatkan kes yang berlainan, tapi tidak diberitahu oleh agensi anti rasuah itu kepada media. Dan kita akan saksikan sama-sama esok apakah pertuduhan yang ketiga. Hari ini fokusnya adalah di bawah Seksyen 23 Akta SPRM 2009
dan juga pertuduhan kes terowong itu. Dan kita nak pergi kepada wartawan Astro Awani di Pulau Pinang yang telah pun bersedia di perkarangan Mahkamah Pulau Pinang itu, yang mana kalau kita lihat di perkarangan itu DAP Pulau Pinang sebelum ini ada minta penyokong parti orang awam tidak berhimpun di luar Mahkamah Seksyen Butterworth semasa pendakwaan bekas Menteri Kewangan ini. Jadi kita nak melihat kepada perkara tersebut juga. Hadi boleh ceritakan sebentar lagi, tapi fokus utamanya adalah kelibat YB Lim Guan Eng. Adakah telah pun tiba? Dan kalau kita lihat Jumaat lepas beliau tiba dengan ahli Parlimen Gelam Patah YB Lim Kek Siang, iaitu ayah beliau sendiri. Sekarang ini adakah kelibat itu telah pun kelihatan, Hadi? Okey, dengan ini perkembangan seperti yang saya maklumkan tadi kepada Ketua Sarawak ini, YB Lim Guan Eng sudah tiba di Mahkamah Butterworth ini sekitar jam 8.50 pagi tadi, diikuti beberapa pimpinan DAP yang lain. Antaranya adalah YB Raya, Arsan Raya, YB Ram Kapal serta YB Gobind Singh, diikuti beberapa esko kerajaan negeri termasuk Ketua Menteri Chok Yao, timbalan Ketua Menteri 1 juga timbalan Ketua Menteri 2 juga tiba di mahkamah kira-kira seminit ataupun mengikuti kenderaan Lim Guan Eng termasuk sebentar tadi. Dan 8.15 pagi tadi kenderaan yang membawa pegawai SPRM juga tiba di perkarangan mahkamah, sudah masuk ke perkarangan mahkamah, dan dimaklumkan hanya 8 agensi media dibenarkan masuk ke dalam, 4 di lobi dan juga 4 sahaja di dalam mahkamah. Dan perkara terbalik akan dibawa rakan tugas saya Dewi Nur Rasha dalam perkembangan apa yang berlaku di dalam kawasan mahkamah itu sendiri, terutama di lobi dan juga di kawasan kamar mahkamah. Dan Afizi, jika ditanya mengenai penyokong, tadi ada diadakan satu solidariti Lim Guan Eng dan penyokongnya turut hadir. Kira-kira pula penyokong yang membabitkan dalam 25 ke 30 orang melaungkan solidariti untuk Lim Guan Eng, hidup Guan Eng, tolak perompak dan sebagainya. Dan juga ada satu lagi pakcik yang datang tadi, ada membuat kekecohan, ada pergaduhan kecil tadi antara penyokong Lim Guan Eng dan juga yang tidak menyokong Lim Guan Eng itu sendiri, dan kedua-duanya telah disuraikan oleh pihak polis tadi. Abdul Hadi, kita nak melihat kepada YB Lim Guan Eng ini sendiri. Mungkin Abdul Hadi sempat tak melihat kelibat YB, bagaimana pergerakannya, apa pakaiannya, bagaimana reaksi mukanya, adakah tenang seperti biasa? Kenderaan yang membawa YB Lim Guan Eng tadi tiba paling awal berbanding perempuan-perempuan yang lain, dan kenderaannya bertinted penuh dan tidak dapat lihat sama sekali sesiapa di dalam. Namun dimaklumkan kenderaan terbabit adalah membawa bekas Ketua Menteri Pulau Pinang dan juga bekas Menteri Kewangan itu, dan di belakangnya dapat dilihat kelibat beberapa pimpinan lain seperti saya katakan tadi, YB Gobind Singh, YB Ram Kapal Singh serta YB RSN Raya. Hadi, kalau boleh Hadi, kita belanja sikit penonton Astro Awani sekarang ini untuk visual fresh yang ada di belakang Hadi. Mungkin Hadi boleh minta tolong kameraman untuk pankan sedikit visual yang ada di perkarangan, kerana ini adalah visual secara langsung daripada perkarangan Mahkamah Butterworth itu, Hadi. Okey, jika boleh kamera saya bawakan untuk dekat ada penyokong-penyokong yang ada di perkarangan ini. Di belakang sana penyokong yang menyokong kepada bekas Menteri Kewangan itu, bekas Menteri Kewangan iaitu Lim Guan Eng, dan kamera boleh pendingkan ke kawasan yang menunjukkan situasi terkini apa yang berlaku. Kami belanjakan kepada anda penonton SR1 ini. Hadi, bagaimana kawalan keselamatan? Adakah okey daripada pihak polis? Okey, mengikut kawalan keselamatan, jika kita lihat pihak polis sedang menandakan garisan kuning itu, tidak dibenarkan sesiapa media ataupun mana-mana pihak tak mana yang menyokong ataupun yang mahu datang untuk membuat provokasi dan sebagainya untuk tidak masuk ke dalam kawasan tersebut, manakala ianya akan menimbulkan spekulasi ataupun provokasi yang akan mencetuskan sebarang masalah pula Abidi. Dan ianya pasti kawalan keselamatan agak ketat, manakala di dalam kawasan mahkamah itu sendiri untuk masuk ke kawasan lobi pematuhan SOP baharu, norma baharu juga dipatuhi, terutama dalam pengambilan suhu dan sebagainya, pengambilan yang agak ketat, kawalan yang agak ketat di dalam itu dalam memastikan tidak ada sebarang kes-kes baru terutama penularan dalam kalangan-kalangan yang hadir untuk membuat liputan hari ini.
Itu yang kita bimbangkan, Hadi. Dalam masa yang sama juga, perkara yang sukar untuk dielakkan adalah apabila penyokong-penyokong hadir dengan terlalu ramai, dan kita boleh ambil iktibar daripada kes Asrasi International Datuk Seri Najib Tun Razak yang mana sukar untuk mengamalkan penjarakan sosial dan sebagainya. Jadi ada arahan-arahan tertentu dikeluarkan oleh pihak polis kepada penyokong ataupun orang ramai untuk untuk mengamalkan penjarakan sosial, penjarakan fizikal dalam kalangan mereka, Hadi. Saya rasa setakat jam 8 hingga 9 pagi ini sudah lebih 5 atau 6 kali pihak polis telah mengarahkan agar duduk jauh-jauh, jangan berada dekat-dekat, dan dengan itu whistle telah berbunyi menandakan arahan untuk berada pada jarak yang tidak dekat, terutama pengunjung-pengunjung yang datang sini, penyokong-penyokong dan siapa saja yang datang hari ini, agar perkara-perkara yang seperti dikatakan Afifi tidak berlaku, terutama membabitkan kes-kes mahkamah sekini, kes-kes Datuk Seri Najib, kes Lim Guan Eng dan sebagainya, Afifi. Okey, Hadi dan juga Dewi berada dalam kamar mahkamah. Hadi berada di luar. Jadi penonton Esrawani sudah tentu ingin tahu bagaimana Hadi dan juga Dewi mahu memastikan bahawa berita yang pantas dan juga cepat dikemas kini dalam platform-platform Esrawani. Hadi ada sekiranya keputusan ataupun peteruhan telah dibacakan dan reaksi YB Lee Guan Eng itu adakah mengaku bersalah ataupun tidak bersalah, platform yang macam mana ataupun berita yang macam mana mungkin Hadi akan sampaikan terlebih dahulu, dan penonton Esrawani boleh fokus kepada perkara itu terlebih dahulu, Hadi. Okey, Abidi, seperti maklumkan, sebarang update atau perkembangan sini akan saya kongsikan dalam mana-mana laman media Esrawani, tidak kira di Twitter, Facebook ataupun di media-media sosial lain, www.esrawani.com sebagainya, dan ianya pasti memastikan Esrawani menjadi saluran berita yang memberikan perkembangan paling terkini kerana apa yang berlaku di perkarangan Mahkamah Batawas hari ini dan apa yang akan terjadi susulan pengumuman apa sahaja keputusan yang dibuat oleh pihak mahkamah berhubung kes rasuah membabitkan terowong dasar laut, membabitkan bekas Menteri Kewangan Lim Guan Eng itu. Masa yang sama juga kita nak melihat kepada bukan sahaja YB Lee Guan Eng yang berdepan dengan pertuduhan, tapi difahamkan juga isterinya akan berdepan dengan pertuduhan mengikut AMLA, iaitu Betty Chew Get Cheng yang merupakan isteri bekas Ketua Menteri Pulau Pinang ini akan juga berdepan dengan pertuduhan pada keesokan harinya. Mungkin Hadi boleh ceritakan sedikit mengenai perkara itu? Okey, Betty, pada hari ini kes akan melibatkan YB Lim Guan Eng saja, dan esok hari kes juga akan melibatkan YB Lim Guan Eng bersama isterinya, dan sudah pastinya perkara terbabit akan membabitkan kes-kes atau pembunuhan wang haram dan sebagainya AMLA, dan pastinya ia hanya akan dibawakan perkembangan dari semasa ke masa. Bukan saja hari ini kami membawakan secara langsung, malah esok hari juga kami akan bawakan secara langsung perkembangan apa yang berlaku di komplek Mahkamah Batawas, khususnya dalam memberikan penonton Esrawani apa sahaja maklumat paling terkini agar mereka tidak ketinggalan dalam mengikuti apa sahaja yang berlaku berhubung kes-kes pendakwaan membabitkan mahkamah-mahkamah di Malaysia untuk pimpinan-pimpinan yang ada. Okey, baiklah. Terima kasih banyak Abdul Hadi Awang atas laporan secara langsung, visual-visual yang live kami bawakan daripada perkarangan mahkamah di Butterworth melibatkan bekas Menteri Keuangan kita YB Lee Guan Eng, bekas Ketua Menteri Pulau Pinang, Setiausaha Agung DAP itu dihadapkan ke mahkamah untuk kali kedua hari ini, yang mana melibatkan kes terowong dasar laut yang difahamkan projek itu bernilai 6.3 bilion ringgit keseluruhannya. Wartawan kami di sana sudah pasti akan bawakan secara lanjut apa tindakan ataupun keputusan-keputusan mahkamah yang akan dibicarakan sebentar saja lagi melibatkan Menteri Keuangan itu. Dan kita akan kembali kepada Malina untuk laporan-laporan melibatkan perniagaan. Baik, terima kasih Hafizi Azaman. Panjang lebar berhubung dengan perkembangan kes pendakwaan melibatkan bekas Menteri Keuangan dan juga bekas Ketua Menteri Pulau Pinang Lim Guan Eng yang kita jangkakan akan berlangsung sekitar 10 pagi nanti. Dan sebelum kita ke perkembangan dunia perniagaan, kita akan berhenti seketika, kembali selepas ini.